Okey, so kita tengok soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Okey, yang manakah unit SI dan kuantiti asas yang dipadankan dengan betul? Okey, so kalau kita tengok sini, A ni memang betul lah. Cuba kita tengok B. Okey, current ni macam mana kita nak unit SI dia apa? Kalau current. Boleh buka punya ni ya. Suara boleh buka. Okey. Okey, kalau current dia adalah ampere. Current ampere. Unit SI dia. Kalau Kelvin temperature memang Kelvin lah. Okey, kalau mass Kilogram. Yes, betul. Kilogram. Kalau masa? Saat. Betul. Saat. So itu cara kita nak jawab soalan ni. Awak kena conteng dekat kertas awak tu supaya awak ingat. So jawapan dia memanglah A lah. So mana yang jawab A tu betul lah. Okay, kita tengok contoh ni. A. So jawapan tadi. Okay. Jawapannya ialah A. Siapa yang hantar ni betul lah A jawapannya. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Yang kedua. Boleh? Boleh. Kedua. Okey, so yang ini tengah-tengah ni kalau yang hitam ni kita confirm lah ini adalah Nukleus. yes, nukleus. Ini adalah nukleus. Okey, sebelum tu cikgu clear dulu yang lain. Okey, so ini adalah nukleus. So kalau kita tengok yang kecil yang ini yang ada bentuk macam ni. Ini. Apa? Ya macam ni. Lepas tu dalam ni awak akan ada nampak macam ni. Macam ni. Ini adalah mitokondria. Mitokondria. Okey. So kita pergi fungsi je. Fungsi nukleus ialah kawal aktiviti sel. Okey, dia kawal semua aktiviti sel nukleus. So ini adalah mitokondria. Mitokondria apa fungsi dia? Jana tenaga. Okey, jana tenaga. Jana tenaga. So maksudnya kalau kita kena ada tenaga. So yang menjana tenaga adalah mitokondria. Okey. So yang ini yang dalam-dalam ni kalau yang ada kecil-kecil ni kita panggil cytoplasma. Apa fungsi cytoplasma? Apa fungsi cytoplasma? Apa fungsi dia? Sebab berlakunya proses kimia. Okey, dia membekalkan bahan kimia lah kan? Nutrien tu semualah. Okey, cytoplasma tu dalam tu ada nutrien yang memberi nutrien pada sel ni. So kemudian kita ada membran sel. So membran sel yang di luar ni lah. So ini kan, ini sel apa? Sel haiwan ke sel tumbuhan? Sel haiwan. Kenapa sel haiwan? Kenapa sel haiwan? Haiwan. Kenapa awak kata sel haiwan? Kalau apa beza sel haiwan dengan sel tumbuhan? Ada sel dinding. Ada? Cikgu tak dengar. Ada dinding sel. Kalau sel tumbuhan dia ada dinding sel dan sekata macam ni, ada bentuk. Bentuk dia kekal. Kalau sel haiwan bentuk dia macam ni. Bentuk dia tak tetap. So, kalau sel tumbuhan, sel dia tetap, dia ada dinding sel dan juga membran sel. Kalau sel haiwan hanya ada membran sel sahaja. Ada satu lagi. Ada apa? Dalam sel tumbuhan. Okey, ada kloroplas. Okey, kita ada bulat ni, kita ada nukleus. Okey, ada nukleus. Ini adalah kloroplast.
Dalam kloroplas ada Klorofil. klorofil. Apa fungsi klorofil? Apa fungsi klorofil? Yang bagi tumbuhan tu warna Memerangkap cahaya hijau. matahari. Gerak cahaya matahari. Ya, menyerap Gerak cahaya cahaya matahari supaya dapat menjalankan proses Jalankan proses fotosintesis. Yes, okey, ingat dalam kloroplas ada klorofil. Klorofil serap cahaya untuk Proses fotosintesis. untuk fotosintesis. So, boleh ingat kan? Ada satu lagi dalam ni. Dalam sel tumbuhan yang membezakan dia dengan Ada apa? Bakul. Ya, ada wokol. Wokol yang besar ni ada wokol. Wokol ni ialah kantung, dia ada cecair, dalam ni ada subsel. Okey, sekejap. Cikgu perlukan ruang. Conteng kata ni nak kata awak tu conteng. Okey. Sekejap. Okey, ada subsel. Dalam subsel ni dia ada dia ada cecair, jadi dia akan serap air. Jadi tumbuhan tadi dia akan jadi segah. Okey, dalam ni ada wokol, subsel dia akan jadi segah. Apa maksud segah? Apa maksud segah? Contoh ini satu batang pokok. Daun dia. Bila dia segah dia akan jadi. Layu segah. Apa maksud segah? Segah memberi segahan. Pokok akan jadi segah. Apa dia? Subuh. Bukan subuh. Tegak. Dia tegak. Pokok tu tegak. Kau tengok ni. Ni kan layu. Bila ada air dalam ni, cair dia akan menolak dinding tu. Dia akan jadi segah. Bila dia segah dia akan jadi pokok tu tegak. Okey. Faham? Boleh? Kelas? Boleh? Okey, kita tengok jawapan dia tadi. Clear kan? Okey, tengok jawapan yang kedua. Clear drawing. So, nucleus betul juga. Okay, ni betul. Sorry lah ada banyak bunyi. Ada bunyi kucing. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Yang manakah diperlukan untuk pencambahan biji benih? Okey, ada 3 faktor pencambahan biji benih. Air. Lagi? Udara. Lagi? Cahaya. Suhu yang sesuai. Benih, dia nak tumbuh, dia kena ada air, kena ada udara dan suhunya mesti sesuai. Ada tak suhu kat sini? Yang sesuai. Ada tak suhu kat sini? Tak ada. Nutrien ada tak? So jawapannya ialah A. Okey? Okey, so kita nak tengok. Cikgu kata tadi air okey, macam mana? Okey, macam mana germination ni berlaku? Okey. So kita ada biji benih. Bila kita tambahkan air dan udara, dia akan masuk melalui satu lubang kecil. Betul tak? Apa nama lubang kecil pada biji benih tu? Bermula dengan huruf M. MI. Apa nama huruf ni? Lubang kecil pada biji benih. Air dan udara akan masuk melalui ni. MIK. Mik? Mitokondria. Baik. Good.
Mikroorganisme. Apa? Mikrofil lah. Oh. Dia akan masuk kat lubang ni. Bila air dan udara masuk dalam ni, kalau air masuk dalam badan kita banyak-banyak, apa jadi pada badan kita? Tak payah badan lah. Masuk dalam sponge box. Air masuk dalam sponge. Dia jadi? Kembung. Segar. Kembang. Segar. Segar kembang begini. So biji benih ni akan mengembang, kembang. Bila dah kembang, apa akan jadi? Saiz ni makin besar. Kalau manusia makin besar, dia tak meletup. Ini akan, kulitnya akan merekah. Bukan meletup habis dah dunia meletup. Satu, bila air masuk, ia kembang. Sekejap. Okey, kembang. Lepas tu, kulit. Kulit kita panggil apa kulit? Bahan kulit? T. E. Yes, bagus. Testa akan merekah. Kan? Dia akan merekah, dia akan terbuka. So, okay, bila testa merekah, apa akan jadi lagi? Apa tu? Apa akan jadi? Testa dah merekah, kulit dah nak cabut, apa yang akan keluar dulu? Orang kata nak belajar pembiakan ni, Tunas akan keluar. Apa yang akan keluar? Bagaimana akan keluar dulu? Tunas pokok. Tunas pokok. Tunas pokok tu apa yang keluar? Tunas pokok ada dua, bahagian akar dengan bahagian pucuk. Plumule dengan radikel. Satu radikel. Bahagian pucuk. Dulu. Pucuk. Okay, dia akan keluar akar dulu. Okay, akar. Akar ni kita panggil apa? Radikel. Lepas tu, dia akan keluar pucuk yang kita panggil plumule. Betul tak? Betul. Okey, ingat. Okey, biji benih tadi, bila dah terima air dan udara pada suhu yang sesuai, dia akan kembang dulu. Berkembang dan menyebabkan testanya mula merekah. Daripada bahagian cotyledon yang dua tu, dia akan keluar di bahagian bawah. Iaitu radikel keluar dulu. Okay, bila radikel keluar, dia akan menolak cotyledon ni ataupun biji benih ni naik ke atas sikit dan mengeluarkan plumule. Lepas tu makin lama dia akan berkembang dan cotyledon tadi akan jadi kecut. Okey, dia akan berkembang jadi akar, jadi naik, cotyledon jadi kecil, kecut dan kat sini dah ada daun. Daun. Ni daun. Ni cotyledon. Cotyledon kecut. Bila je daun ni dah boleh buat fotosintesis makanan sendiri. Okey, maknanya dia dah gunakan semua cotyledon ni sebagai punca makanan dia dan cotyledon ni kecut dan akan turun ke bawah. Jadilah pokok pisang, pokok toge. Okey lah, jadilah pokok cantik. Okey, boleh? Faham? Boleh. Ada soalan? Okey, itu di bahagian tajuk pencambahan biji benih. So awak kena ingat step-step ni. Kalau awak tak ingat step, awak lukis saja. Lukis. Okay, ingat start daripada biji benih tadi terima air dan udara jadi kembang, testa merekah, radikel akan akan tumbuh dulu ke bawah. Jadi dia tolak naik ke atas kemudian tumbuh daun kecil iaitu plumule. Okey. Semasa percambahan yang akan menggunakan makanan daripada cotyledon akan kehabisan makanan, dia akan jadi kecut, kemudian daun tadi makin besar. Ini daun yang cikgu naik kat atas ni. Ini daun makin besar
dan daun boleh menjalankan proses fotosintesis. Sintesis. Okey, proses fotosintesis dan buat makanan sendiri dan cotyledon pun akan jatuh. Jadilah pokok yang sihat dan cantik. Okey, faham? Boleh ya? Boleh? Boleh? Okey. So, cikgu dia. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, ini adalah soalan nombor 4 ini adalah penyulingan penyulingan. Okey, proses penyulingan maksudnya menghasilkan cecair yang tulen. So liquid M ni adalah tulen. So kalau tulen maksudnya dia takat lebur dan takat didihnya ialah kalau takat lebur 100 0 darjah Celsius, takat 100 didih 100 darjah Celsius. Okey. Celsius. Yang biasanya yang akan jadi air suling lah. Okey, biasanya ini air yang ada campur dengan benda asing ataupun garam ataupun air laut. Bila dipanaskan dia akan jadi wap. Okey, wap dan bila mencapai suhu 100 darjah Celsius dia akan bertukar. Wap ni akan bertukar untuk jadi air tulen. Kat luar ni ialah air keluar masuk. Apa fungsi air keluar masuk? Kat tengah-tengah ni ada wap ni, wap air. Apa fungsi air keluar masuk? Nak bagi air tu tukar jadi nak bagi wap tu tukar jadi gas. Jadi air. Ya, okey. So ini adalah untuk menyejukkan wap. Jadi nak proses kondensasi okey, air keluar masuk ni adalah air yang boleh menyejukkan wap tadi. Jadi betul yang Fiza kata tadi, wap akan bertukar menjadi cair. Dalam bentuk gas bertukar menjadi cair dan dikumpulkan di bahagian sini. So biasanya soalan akan tanya apa fungsi ni. Ini apa nama ni? Alat ni? Alat ni nama apa? Tak tahu. Condenser libit. Condenser libit. Namanya ialah condenser libit. Okey, so apakah ciri-ciri yang betul tentang cecair M? Cecair M, tidak berwarna, betul. Mengandungi garam, betul Tidak ke? mempunyai kelajuan. Apa dia? Tak. Dia tak mengandungi garam, tidak ada benda asing sebab dia dah tulen. Okey, dia takat didih 102. Salah lah, takat didihnya mestilah 100 darjah Celsius tanpa mikroorganisme. So jawapannya ialah 1. Sebelah ni. Kita ambil kertas. Ni. Okey, boleh ya? Kelas, ada soalan nak tanya tajuk ni? Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk ke soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Cahaya akan dibiaskan oleh objek mempunyai ketumpatan yang berlainan. Okey. So, apa yang kita kena ingat dalam kalau berkenaan dengan pembiasan cahaya ni? Bengkok, cahaya akan bengkok. Sama ada cahaya bengkok ataupun cahayanya akan dia akan membengkok. Bila pembiasan cahaya bengkok, cuma perbezaan daripada lebih tumpat ke kurang tumpat, dia ada perbezaan pembengkokan dia kan. Okey, so kita ingat kalau kat sini ini adalah sinar tuju, di tengah-tengah ini ialah ini adalah garis normal. Okey, garis normal kita kena ingat ini D ni adalah denser, lebih tumpat, F kurang tumpat, D lebih tumpat. Kalau lebih tumpat kepada kurang tumpat, denser ke less denser, dia akan jauhi norma. Kena ingat jauh. Less kepada denser, dia akan dekat. So awak ingat yang tu. So kat sini, tengok ni. Air dengan bongkah kaca, mana lagi tumpat? Mana lagi tumpat?
Tower. Oh, Bongkar hour. kaca. Bongkar kaca. Bongkar kaca lagi. Tumpat. D. Tumpat. Air kurang tumpat. L. Saya tulis macam ni. LD. Awak tengok. LD maksudnya dia akan Dekat. dekat. So Dekat. dekat. Dia akan bengkok mendekati normal. Sampai kat sini pula. Normal. Okey, ini garis normal. Okey, air kat luar ni kan. Air ni L. Ni D kan. Daripada D ke L menjauhi. Menjauhi. Ya kan? Jauh. So awak akan dapat macam ni. So mana jawapan dia? Okey, kita ada 10 minit lagi untuk sesi pertama. So yang mana? Okey, kita tengok A. Awak tengok. A macam tu. Ini B. So kita tahu dia mesti daripada less kepada denser. So sini dah salah sebab dia pergi straight. Salah. Okay. Ni dia bengkok kat sini pun salah. So, jawapan dia sama ada A ataupun B. Mana jawapan dia betul? A. Tengok ni dia kata dia nak senang tuju masuk ke dalam ni je kan. So tengok ni. Tengok ni. Jawapan dia lah B. Ni dekat, ni jauh. Ni nampak? Dekat dengan jauh. B dekat. Mendekati normal daripada L ke D. Dekat. Okey? Boleh? D ke L. Jauh. Okay? So awak kena tengok macam tu. Okey. Faham ya? Okay. Jawapan tadi, jawapan yang kamu bagi tadi. Okey, clear dulu. Okey, kita tengok jawapan. Mana jawapan? Okey, so jawapannya ialah B. So ini betul lah. Betul. Okey, cikgu akan buat bila cikgu bincang, cikgu akan tengok lagi dan kamu punya jawapan lah. Tak. Okey, so sekarang kita nak pergi ke soalan section B. Soalan section B ni adalah soalan subjektif. Okey, untuk PT3 sebenarnya ada 10 soalan objektif. Okey, tapi ini contoh ni bagi 5 saja kan cara nak baca dia. Okey, so kita tengok yang soalan yang okey, so cara nak jawab soalan ni, awak kena tengok pada markah. Selalu ingat kan, cikgu selalu sebut markah. Kita tengok markah kita. So markah kita kat sini 2 markah. So hanya jawab bagi 2 jawapan saja. Tengok pada soalan ni dia kata tandakan right. So awak janganlah tulis benar ke, salah ke, true and false. Dia nak tanda right saja. Tak payahlah buat tanda pangkah. Kamu kan suka tambah-tambah, jangan tambah. Buat tanda right. Ikut arahan saja. Kalau tak ikut arahan tak dapat markah. Okey, ikut arahan. So apa jawapan yang pertama? Neraca spring digunakan untuk mengukur berat. Betul ke? Salah. Neraca spring ukur apa? Ukur ni. Daya. Berat ke? Berat Daya. apa unit berat? Unit berat apa? Unit berat. Berat kan Newton. Kan? Ya. Ukur berat. Ukur berat lah neraca. Neraca ukur berat. Menyukat. Neraca. Tu ke cikgu yang salah. Okey, voltmeter digunakan mengukur rintangan dalam ni. Salah, rintangan salah. Dia adalah ukur voltan. Okey, ini salah, jangan tulis pangkat. Emitter digunakan untuk menyukat voltan. Ini pun salah. So sini salah, sini salah. Ini betul lah. Okey, mikrometer mengukur ketebalan. So jawapannya adalah
yang pertama Betul. dan yang kedua. Okey, 2 markah kat situ. Okey, so sempat lagi satu soalan lagi. Okey, so ini. So ini berapa markah? 2 markah juga. So awak kena, tapi dia kata kat sini so tulis benar atau palsu. So awak kena bagi Dua-dua. Tiga-tiga. Tiga-tiga lah. Maksudnya markahnya kalau 2 betul akan dapat 1 markah. 3 betul dapat 2 markah. 1 betul 0 markah. Okey, so sini mengukur panjang meja, betul ke? Betul lah kan? Betul. Benar. Boleh benar, Benar. jangan boleh right ni. Right markah. Kamu selalu tak ikut arahan. Kena ikut arahan. Okay, jangan malas tulis. Okey, mengukur suhu bilik. Salah kan? Salah. Salah. So sini ialah palsu. Ini mengukur masa larian 100 meter. So ini benar. Kenapa benar? Kita kena ingat kalau termometer pula, jam randik ni dia nak ukur benda yang kita dah spesifik. Okey, 100 meter ataupun larian sebanyak 200 meter. So dia spesifik kat situ. Okey. So ya. Okey, clear dulu. Okey, satu lagi soalan. Satu lagi soalan. Okey, ini adalah properties of magnet. Okey, properties of magnet. Berapa markah? Kita tengok. Berapa markah kita nak dapat? Dua markah kan? So bagi 2 point saja. Point pertama. Okey, ada 2 kutub. Atau tulis ada kutub selatan, kutub Utara. utara. Tadi just ada masuk tadi. Okey. Lepas tu satu lagi, hasilkan Magnet. daya Magnet. magnet. Kalau dia hasilkan daya magnet, maksudnya mempunyai ataupun mengandungi, mempunyai medan magnet. So antara tu kita jawapan tu. Okey? Okey. Satu lagi soalan. Okey, yang ini tandakan right pada garis medan. 2 markah. So awak tanda 2 je. Okey, nampak? Ini ke depan ke belakang? Salah kan ni? Ni salah kan? Salah. Tanda tak? Saya tanda kat dia. Saya tanda dalam apa-apa kat sini. Okey, ke sini daripada utara ke selatan. So ini betul. Okey, ini masuk. Ini betul. So jawapan kita adalah 2 ni. Okey? Okey, so kita dah jawab sampai soalan 2. Sekejap lagi, okey, cikgu akan bagi link sekejap lagi. Awak kena tunggu dalam 10 minit atau 15 minit. Awak boleh pergi rehat dulu, minum air dulu, toilet lah apa-apa. Standby untuk masuk semula ya. Okey, kita akan sambung dengan soalan nombor 3. Okey, kelas? Okey. Okey guys, sementara tu cikgu nak ni lagi sekali kehadiran. Okey, so Amy masuk Amy ada? Masuk. Okey. Okey, Amy ada. Khadijah ada? Khadijah masuk banyak kali dah tadi. Alia ada tadi? Ada kan? Cikgu dah masuk nampak Alia. Hafizah, Syukri ada masuk tadi. Atika Suhaimi? Ya. Ada? Nyahu. Buka mic. Diani ada. Ada. Aina Ada. Soleha? Ada. Alia Masya? Ada. Alia Syafiqah? Ada tak? Alia Syafiqah masuk tak tadi? Rafhana? Ada. Umairah? Ada. Okey, Hanan? Ada masuk tadi kan? Ada. Okey, Safa? Ha? Safa ada? Ada. Ha? Ada? Ada ya? Ada.
Okey, Yasmi. Ada. Ada? Zuhair masuk ni kan? Okey, Umairah ada tak Umairah? Umairah dengan? Ada. Ada ya. Umairah dengan Alia Syafiqah. Okey. Atikah? Ada Syafiqah ada. Alia Syafiqah masuk ada? Ada masuk. Masuk kan? Sabar. Okey. So, kita tunggu kejap lagi kurang 1 minit. Okey, bye sekarang. Bye. Bye-bye. Bye. Kejap lagi ya. Okey. Bye. Bye.